Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda yang kata orang apa 9.30 tu dah ada dah dekat fikiran masing-masing. 9.30 tu memang nak tengok Malaysia hari ini. Sebab apa? Sebab Malaysia hari ini memang salah satu program yang dapat memberikan anda pelbagai ilmu pengetahuan, informasi. Selain daripada itu juga mungkin kita dapat menggembirakan hati anda selama 1 jam siaran pada hari ini. InsyaAllah. Anda bersama kami dua, Fazli dan juga saya, Sofia. Saya ingatkan awak cakap mereka yang menonton standby 8.30 sampai sekarang ni untuk tonton awak. Tak. Mana ada. Tak ada. Bukan tonton saya. Mereka nak tengok Malaysia hari ini. Dan juga dia nak tengok juga partner Fazli Fuad. Siapa? Sofia berada bersama dengan kita semua. Okey. Musim raya dah habis dah. Musim raya dah habis. Dah ada musim baru. Musim cuti sekolah, musim durian. Yes! Sebab sahabat kita ni semalam saya tengok story dia, sakan awak apa durian buffet. Yes. Cuaca tu suara macam ni. Ya. Sebelum saya cakap Sofia dah tahu semua Aduh, inilah dia masalahnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa kenapa agaknya yalah kita ni terlalu banyak sangat makan durian. Kenapa? Salah satu lagi musim durian ni bukannya senang untuk kita dapat. Tapi sekarang ni kita kena tengok juga ini apa ni? Wow. Apa ni? Wah, inilah sedutan yang saya sebutkan semalam. Saya pun tak tahulah. Momen yang Afad ni dia mengunjungi ni kedai sahabat ke? Kawan-kawan dekat Shah Alam. Tapi durian yang dibawakan ni adalah durian dari Pahang ada, dari Pagoh ada Johor ada. Jadi ini anda boleh pergi nanti kat Shah Alam dekat stesen 18. Tapi walaupun bercakap tentang makan durian ni, betul lah Sofia kata sebab suara saya sekarang ni pun dah serak apa semua ni. Jaga kesihatan sebab sekarang ni kan cuaca panas. Betul. Cuaca panas tambah lagi makan durian. Jadi macam ni. Tapi petuanya sebenarnya adalah untuk makan dalam bersederhana. Betul. Awak makan berapa ulas, Afad? 3 biji. 3 biji? 3 biji ada dalam 25 ulas. Awak seorang? Saya seorang. Saya memang tu kalau durian, ada petang dengan makan durian ni, awak kena cari ni. Apa pun bercakap tentang durian, kita kena tengok kadar kesihatan, cuaca pun panas. Berapa panas atau tidak, kita akan tengok meninjau cuaca di map Malaysia seperti biasa. Kita tengok suhu saja Kuala Lumpur, Kuching, KK, Labuan. Agak-agaknya dalam anggaran 28 sehingga ke 33 paling panas sekali ya. Yang sejuk sikit belah Ipoh, Senai. Apa pun ini akan berubah. Ni waktu pagi saja dah menunjukkan 33 darjah yang paling panas. Kita bersederhanalah, minum air banyak-banyak. Anak-anak semua khususnya kita jaga intake mereka. Betul tu. Okey. Awak pun minum air sikit. Itulah kejap lagi memang saya nak kena banyak minum air jugalah. Okey, Sofia, kita nak kongsikan juga ini kepada adik-adik kita yang telah pun menjalani peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Okey, KPM memaklumkan bahawa keputusan SPM pada tahun 2022 akan dikeluarkan pada minggu depan, iaitu pada 8 Jun 2023. Seramai 403,637 orang calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM tahun 2022 di 3,355 buah pusat peperiksaan di seluruh negara. Dan pastinya kalau anda ingin melihat sendiri secara dalam talian di pautan myresultspm.moi.gov.my untuk mendapatkan slip keputusan peperiksaan SPM tahun 2022 bermula jam 10 pagi sehingga 6 petang pada 14 Jun 2023. Semoga sesiapa saja anda semua, adik-adik semua yang akan mengambil keputusan ini, kental apa jua sekalipun, orang kata ini bukan penentu future atau masa depan kita. Ini adalah permulaan sahaja. Jadi jangan risau. Apa pun keputusan kita terima dengan hati terbuka. Mak ayah pun sama, jangan pressure anak lebih. Bercakap tentang mak ayah ni, teringatlah. Saya dulu pressure. Mak saya dulu pressure saya. Tapi lihatlah hasilnya sekarang. Di mana Sofia berada sekarang? Itu doa ibu. Awak nak sebut apa tadi? Tak. Bercakap tentang ibu apa ni. Kan sekarang cuti sekolah. Jadi cuti sekolah ni ibu apa memang harus memainkan peranan untuk menyusun pelbagai aktiviti-aktiviti untuk anak-anak dia. Setuju. Kan. Jadi cuti sekolah ni tak adalah orang cakap macam duduk dekat rumah sahaja kan. Duduk dekat rumah sahaja dan harus ada beberapa aktiviti-aktiviti yang harus disusun oleh ibu apa. Tapi dalam pada kita nak susun aktiviti itu, jangan kita tinggalkan anak-anak kita bersendirian. Maklumlah kalau biasanya pergi ke sekolah, tapi bila dah tak sekolah ni, tinggalkan anak-anak ni dengan gadget. Tak boleh juga. Saya setuju. Sebab bila kita dah biasa anak kita kat sekolah dan pelbagai ragam mereka, yang paling mudah apa? Kita bagi gadget kat dia, kita biarkan saja TV tu on sepanjang hari. Dia apakah implikasinya khususnya? Ialah orang kata ketagihan tu satu, tetapi impaknya kepada kesihatan mata, sebab mata
lama. Ibu dan ayah sekalian. Jadi kita akan bincangkan sebentar saja lagi bagaimana kalau kita tak mengawal screen time atau masa berdepan dengan skrin ni akan ada impak rosak mata anak-anak nanti. Nah, itu dia kesannya berkaitan dengan mata. Sebenarnya banyak lagi kesan-kesan yang lain kan. Betul. Okey, tapi kita nak fokuskan kejap lagi tentang masalah mata kalau kita terdedah dengan gadget yang terlalu lama. Okey, kita nak bawakan kepada anda semua sekarang ini berkenaan dengan inspirasi ni, Sofia. Betul. Ada setengah yang usia seperti itu terfikir untuk ambil ialah wizard SPM dan sebagainya, tetapi beliau sendiri sejak berusia 14 tahun telah pun bergelar sebagai seorang penggali kubur sehingga sekarang usianya 19 tahun. Dan 300 kubur telah pun digali oleh adik ini. Begitu banyak inspirasi dan saya rasa itu memerlukan hati yang kental juga ya. Betul. Kita nak menyaksikan dulu. Okey, ini yang telah pun kami sediakan untuk anda semua berkaitan dengan kisah remaja penggali kubur. Jom. Kerjaya sebagai penggali kubur merupakan salah satu fardu kifayah yang banyak memberi faedah kepada umat Islam. Pekerjaan ini adalah amalan mulia serta menjadi tulang belakang dalam menguruskan sesebuah kematian. Bagi remaja ini, Muhammad Khairul Nizam Roslani, 19 tahun, dia meneruskan legasi keluarganya sebagai seorang penggali kubur. Nizam merupakan generasi ketiga yang menyambung kerja murni turun-temurun keluarga dan telah membantu lebih 300 pengurusan kubur. Sering mengikut bapanya ke tanah perkuburan sejak 10 tahun lagi, namun dia mula diberi kepercayaan untuk mula menggali pada usia 14 tahun. Selain menggali, Nizam juga menjaga kebajikan kawasan kubur seperti membersih dan membaiki. Ya, inilah salah satu daripada fardu kifayah yang harus dituntut juga oleh setiap orang yang ada ni, tapi lebih-lebih lagi kepada adik kita ni yang baru saja berusia 19 tahun telah pun berada di kawasan perkuburan itu untuk menggali dan juga untuk menguruskan jenazah ditanam di sana. Tapi walaupun ketika usia 19 tahun ni tak ramai remaja-remaja macam adik kita ni, kan? Nak kata berani untuk menjengah kaki ke dalam kawasan kubur pun, adakah berani atau tidak? Jadi adik Khairul akan terus bersama kita menerusi panggilan video Muhammad Khairul Nizam Roslani. Assalamualaikum, Dek. Khairul. Saya. Adik ni saya kira seorang yang berani, seorang yang kental. Dan pagi tadi sebelum kita live ni saya sempat tanya. Kita sempat tanyalah, kita kena buat standby lot-lot kubur tersebut. Jadi kerjanya berterusan. Mungkin adik Khairul sendiri boleh kongsikannya. Mungkin apakah yang menarik minat adik? Siapakah yang membuka pintu pertama supaya Khairul lebih kata selesa untuk menjadi seorang penggali kubur? Saya saat ini sebab saya ikut ayah saya dengan tu. Ikut ayah? Ikut ayah. Dari dah lama, dari generasi 4. Saya tak tahu dulu nyang saya. Oh. Okay. Sebab kiranya macam Khairul ni macam meneruskan legasi ataupun meneruskan tradisi daripada arwah datuknya, ayahnya dan kini Khairul sendiri. Jadi bagaimana Khairul tengok macam yalah pandangan-pandangan kawan-kawan lain kan? Macam yalah kawan-kawan lain mungkin mereka tidak mampu untuk membuat pekerjaan seperti mana yang Khairul buat. Kawan-kawan lain mungkin adalah aktiviti mereka, pekerjaan lain. Jadi bagaimanakah tanggapan-tanggapan rakan-rakan kepada awak ni, Khairul? Tanggapan? Dia orang cakap apa kat awak? Ataupun dia orang tanyalah, kenapa Khairul kau ni yalah tak ada kerja lain ke nak buat kan? Gali kubur ke apa ke? Apa yang awak jawab bagi menjawab persoalan tu? Ada je cakap macam tu, tapi paruh kawan setuju saya buat kerja ni. Terima je. Terima je, alhamdulillah. Buat benda ni pun saya fikir nanti akan datang macam mak saya ke, bapak saya ke, family saya ke. Saya dah tahulah buat benda ni semua. Khairul, saya melihat pekerjaan awak ni satu pekerjaan yang sangat-sangat mulia dan khususnya awak dah terbuka dengan segala pekerjaan ini sejak usia yang muda. Apa yang saya lihat sini, kalau mereka yang mungkin tak berapa sedar, ya, memerlukan kudrat dan juga tenaga yang sangat tinggi, Khairul. Betul tak? Jadi macam mana awak memperkukuhkan tubuh badan, sebab ini bukan kerja yang mudah sebenarnya. Macam mana, Khairul? Saya buat kerja ni ada je sakit-sakit badan belakang apa semua, tapi dia fikir Tuhan sajalah.
Tapi Tuhan saja yang tahu sakit dia macam mana. Yalah, sebab ironinya tanggungjawab menggorek dan juga menggali kubur ni memang sinonim kaum lelaki yang berusia. Kan kalau kita pergi ke kampung-kampung ke mana-mana ke, kebanyakannya dululah kan. Tapi sekarang ni dah berubah kan. Jadi macam Khairul, budak muda pun sekarang ni dah berjaya untuk menggali kubur. Kita nak tanyalah, dulunya kalau proses menggali kubur ni kan guna cangkul kan. Jadi mungkin memerlukan kudrat yang lebih. Jadi mungkin ada persepsi masyarakat kata, oh sekarang ni kerjaya penggali kubur senang, guna jengkaut sahaja. Macam mana Khairul? Sebenarnya dia pakai jengkaut tu lopeng atas saja. Satu tempat ada panggil teroban teraju, satu tempat ada panggil yang lahat. Yang lahat tu, teroban teraju tu semua hasil tangan lah. Yang lubang atas saja pakai jengkaut. Okey, jadi secara khususnya setiap liang lahat itu digali dengan penuh kudrat secara manual ya. Dan ini antara yang memberikan inspirasi. Apa pandangan awak sekiranya lebih ramai lagi anak-anak muda kan ikut jejak langkah Khairul, berani masuk ke tanah perkuburan, lagi-lagi sanggup melakukan kerja-kerja yang baik seperti ini, seperti Khairul sendiri. Awak nak tengok ramai lagi tak anak-anak muda yang sebaya dengan Khairul? Nak. Mungkin antara cabarannya, mungkin antara mereka yang tak tahu cabaran Khairul ni apa sebenarnya sebagai seorang penggali kubur? Ada tak cabaran dia? Ada detik-detik ke? Cabaran dia COVID lah. Okey. Apa jadi masa COVID? COVID tu cabaran dia sekali pakai PPE, pakai tangan selotip cuma udara tak cukup. Yalah. Sekali datang 12 tak menentulah. Macam hari ni kan dah korek. Lepas tu malam kita buat lubang standby. Dalam 10 yang lubang standby 10 tu esok tu dah ada yang punya. Wow. Nampak tak mereka sebenarnya wira yang tidak didendang. Kan sebab kita tengok ialah doktor, nurse dan sebagainya memang sebagai kita yang utama di hadapan barisan hadapan, tapi seperti disebutkan oleh Khairul sendiri, ketika COVID tu 10 lot tu kena ada standby. Betul. Dan kita tahulah kan masa waktu COVID tempoh hari pun kadar kematian semakin hari semakin meningkat. Setiap hari ada saja kematian. Tidak berlaku sekarang ni, alhamdulillah. Okey, sikitlah saya nak tanya Khairul. Biasalah persepsi tanggapan masyarakat. Mereka kaitkan kubur dan juga unsur-unsur mistik. Jadi awak Khairul, awak dah berapa lama dah dekat sana? Dah beberapa tahun. Jadi boleh tak kongsikan kepada kami? Ada ke? Betul ke? Benar ke? Kan orang takut pergi kubur ni sebab apa? Sebab takut mistik dan sebagainya. Awak yang menggali kubur, awak lama dekat situ kan? Ada tak kejadian-kejadian yang mungkin boleh dikongsikan kepada kami, Khairul? Saya dari umur 14 tahun, masa ni tak adalah jumpa benda-benda yang merepek-repek ni, tak ada lagi lah. Tak ada kan? Jadi Khairul, awak kena kuatkan sebelum awak memulakan pekerjaan awak, ada tak doa-doa yang awak baca ialah sebelum mula menggali kubur, membersihkan kubur dan sebagainya? Ada tak antara amalan awak sendiri? Saya tawakal. Allah tak saja. Okey, andai kata kalau diberi pilihan untuk melakukan pekerjaan yang lain, adakah awak meninggalkan kerjaya ini, Khairul? Saya akan cari kerja lain, tapi saya takkan tinggalkan kerja ni. Saya akan tolong waktu saya masa saya lapang. Saya memang sangat banggalah dengan Khairul sebenarnya sebab ini bukan satu pekerjaan yang mudah dan pada usia yang sangat muda ni dah cukup berani dan ingin meneruskan legasi tradisi keluarga ini, dan semoga Khairul bukan saja melakukan berseorangan tapi menjadi penggerak bagi ramai lagi anak-anak muda untuk berani melakukan pekerjaan penggali kubur ini. Khairul, antara mungkin kata-kata akhir ke, pesanan kat sesiapa ke, kat keluarga ke yang menunjukkan cara-cara untuk Khairul menjadi seorang penggali ni, ada nak disampaikan? Keluarga support saya lah. Keluarga memang suka saya buat benda macam ni. Alhamdulillah. Okey, baik.
Terima kasih Khairul. Minta maaf lah, mungkin ambil masa awak, mungkin awak gugup sikit. Berpanas berjemur kat luar tu, lagi. minta maaf lah. Minta maaf lah Ya Khairul. Okey, jadi terima kasih Khairul, dan saya harapkan ramai lagi masyarakat kita boleh menjadikan awak sebagai sudut inspirasi kepada mereka untuk mereka juga jadi seperti awak. Baik, terima kasih Khairul Nizam Roslani. Assalamualaikum. Terima kasih Khairul, yang memang lokasinya berada di Sungai Ramal Kajang. Baru ni ialah arwah ayah saya pun dikebumikan di kawasan Kajang, dan saya sendiri dapat melihat pada malam raya tersebut. Ini antara segolongan lah, sekumpulan mereka penggali kubur ni yang berpenat lelah, dia tak kira malam raya atau tidak, dia masih berkhidmat. Dan bila kita nak bagi sedikit duit raya dan sebagainya, tidak ingin diterima kadang-kadang sebab mereka ni melakukan kerja daripada hati. Jadi saya betul-betul respect. Saya ada satu perasaan hormat yang setinggi-tinggi pada mereka yang bergelar penggali kubur ini, seperti si Khairul. Ya, saya teringat yang yang menguruskan jenazah arwah ayah awak, Ustaz Zarifi kan. Jadi Ustaz Zarifi punya ceramah-ceramah pun saya suka dengar juga, dan antara ceramah-ceramah yang Ustaz selitkan bercakap tentang fardu kifayah ini adalah bagaimanakah kita nak menguruskan jenazah, kan, daripada proses pemandian, sembahyang solat jenazah, sampailah ke liang lahat. Sebenarnya banyak kira-kiraat yang telah pun akan diberikan andai kata kalau kita ni menguruskan jenazah. Dan satu yang saya nak pesan, jangan takut menguruskan jenazah apa semua. Dan lebih-lebih lagi, jenazah yang kita uruskan itu adalah jenazah ahli keluarga kita sendiri. Saya sangat-sangat setuju. Membuka mata kita pagi ini, dan untuk terus membuka mata adalah untuk anak-anak muda yang sekarang melihat kemeriahan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang asalnya dia punya target audiens yang datang tak begitu ramai, tetapi dijangkakan sampai 4 Jun ini akan ada 1.5 juta pengunjung yang bakal datang. Mengapa anak muda ini menyerang pesta ini? Jom kita saksikan kemeriahannya. Silakan Asri. Bertempat di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023 merupakan acara tahunan diadakan. Berlangsung pada 26 Jun hingga 4 Jun 2023, PBAKL tahun ini melibatkan sebanyak 812 reruai dan 211 pempamer yang turut serta dalam anjuran ini. Sambutan yang di luar jangkaan, umpama gelombang anak muda pada Pesta Buku kali ini lebih meriah berbanding sebelumnya. Biarpun sasaran sehingga 900,000 pengunjung, kemeriahan itu dibuktikan dengan kehadiran lebih 200,000 pengunjung pada hari pertama dan kedua PBAKL 2023. Sudah pasti, gelombang anak muda dilihat mendominasi lapisan masyarakat yang hadir pada pesta berkenaan. Setiap tahun saya datang PBAKL beli buku lah. Tunjuk sikit buku. Banyak Kalau saya prefer sebab student kan. So saya prefer buku yang rapat dengan student sendirilah. Mungkin buku-buku motivasi, self reflection ataupun buku-buku ilmiah lah. Contohnya macam buku Hamka, contohnya falsafah ketuhanan. So macam motivasi dirilah untuk belajar sendiri. Pengunjung-pengunjung tu pun ramai yang muda, dan mereka macam dah tahu booth mana yang diorang nak pergi. Maksudnya dah ada senarai buku nak dibeli, dah tahu penulis apa yang diorang nak cari, nak jumpa dan sebagainya. Dan nampak memang meriah betul lah tahun ni. Saya datang pagi sebelum pukul 10 lagi, itu pun dah penuh orang dah. Bukan itu sahaja, daripada kalangan penulis buku tempatan juga memainkan peranan dalam menghasilkan karya-karya yang mengikut trend semasa dengan genre yang pelbagai. Selalunya kita baca biografi Tun Mahathir. Selalu kita baca biografi Tun Daim dalam bentuk yang panjang. Tapi inilah satu bentuk baru saya rasa yang boleh dibaca dalam fashion pembacaan sekarang yang cenderung healing, buku healing. Dan ini kita mengambil konsep itu, tapi saya rasa yang lebih definitif lah, kita ada nota kaki dan sebagainya. Dalam cerpen ni, watak utama tu Darius, dia menjual memori tu kepada saudara kenangan tu, tapi sebenarnya dia tak menggunakan duit, dia menggunakan sistem barter. So memori dia, memori yang sangat teruk tu ditukar dengan memori orang lain. So kenapa memori orang lain tu tak teruk untuk dia? Sebab dia tak kenal. So image dalam memori tu tak membawa, macam kita baca berita tapi kita tak kenal orang tu kan. Jadi tapi yang interestingnya, memori yang
ditukar dengan dia tu ialah memori dengan someone yang dia kenal. Okey, buku ni istimewa. Saya kumpulkan idea 3 tahun, tetapi betul-betul saya fokus semasa PKP pertama. Sebab tak ada pergi ke mana. Duduk di rumah depan komputer, saya berjaya, alhamdulillah pada masa itu saya berjaya tulis 3 buah buku. Dan ini satu daripadanya. Buku Selamat Datang hari ini selain daripada ada puisi, ada juga tertulis perkataan-perkataan asing. Contohnya dari bahasa Melayu klasik, bahasa Sanskrit. Sebab saya selitkan perkataan-perkataan ni sebab saya rasa perkataan ni dah semakin dimamah zaman tau. Macam orang dah tak kenal sangat. Walaupun kini dunia berevolusi dengan kecanggihan teknologi pintar, kebanyakan ulat buku di Malaysia masih memilih untuk membudayakan bacaan naskah bercetak berbanding e-book. Kalau saya suka buka buku dan kita suka bau kertas. Jadi kertas tu dia memberikan kesegaran kepada rasa yang lebih semangat untuk membaca tu. Kemeriahan Pesta Buku yang diadakan menyaksikan masyarakat masih membudayakan amalan membaca di samping memberi sokongan kepada karya penulis. Sekaligus, acara seperti ini juga mampu menggalakkan peningkatan industri buku di masa akan datang. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Tapi tak apa, pagi ni kalau anda sebagai seorang dewasa melihat kaca TV, gadget untuk menyaksikan MHI, tak apa, dimaafkan. Sebab kita akan membincang tentang apakah implikasi kita tidak menjaga masa penggunaan gadget bagi kanak-kanak dan khususnya impak kepada ophthalmology ataupun mata mereka. Dulunya kan kalau misal kata ibu bapa kan, kalau tengah tengok TV kan, perasan tak? Macam saya sendirilah. Zaman kita dululah. Mana ada phone? Tak ada phone? Tak ada. Tak ada phone masa tu. Itu zaman TV waktu ketika tu. Bila mak ayah duduk kat sofa tengok TV, kita budak-budak akan duduk paling depan. Kalau boleh tu nak lagi rapat dengan televisyen. Bayangkan waktu ketika itu mak ayah kita menjerit, "Hey, jangan rapat-rapat kat TV, nanti mata sakit. Nanti kau kecil-kecil lagi dah kena pakai cermin mata." Itu dulu. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang anak kita merengek, kita terus bagi gadget kepada dia. Lagi terdedah. Kan? Kita terus bincangkan apakah impak perbuatan ini bersama dengan Dr. Fazilawati Ahmad Kamarudin, seorang pakar perunding ophthalmologi dan pakar perunding ophthalmologi kanak-kanak Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang KKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Doktor tersenyum dengan kami ni. Sebab terfikir juga kan zaman dulu dan zaman sekarang. Dan kita ni mudah-mudah bagi phone dan gadget kepada kanak. Apa pandangan Doktor sendiri? Okey, sebenarnya internet ni, penggunaan internet ni sebenarnya baguslah sebenarnya, sebab dia akan memberikan banyak informasi dan pengetahuan. Cuma cara kita menggunakan pengetahuan yang kita ada tu kena ada pemantauan lah kalau macam kanak-kanak lah. Seperti kajian telah dijalankan oleh MCMC, iaitu Malaysian Communication and Multimedia Commission, 83.2% daripada kanak-kanak adalah pengguna internet yang tegak, terutama umur 8 hingga 17 tahun. Wow. Macam di Amerika Syarikat sendiri, penggunaan internet ni untuk kanak-kanak 8 hingga 12 tahun tu sehingga 4 jam satu hari, dan untuk remaja sampai 9 jam satu hari. Jadi dia memang sesuatu yang memang patut memang amaran lah bagi kita kan. Kerana ini semua boleh menyebabkan rabun jauh. Sebab terlalu banyak kerja dekat, near work. Jadi menyebabkan akomodasi pada kantar tu. Jadi boleh menyebabkan pemanjangan bola mata yang seterusnya rabun jauh. Okey, jadi antara masalah penglihatan yang biasanya dialami oleh kanak-kanak ni adalah rabun jauh. Kan, sebab banyak juga yang mengatakan bahawa banyak kesan berkaitan dengan mata ni macam rabun jauh, mata kering kan, dan sebagainya kan. Betul. Rabun tapi kita kena kawal lah sebenarnya anak-anak kita kan. Tak salah tengok gadget, tak salah tengok TV kan, tapi perlu ada masa yang sesuai kan, tidak terlalu lama kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan juga kan berkaitan dengan kesannya. Tadi kita dah bercakap tentang masa zaman kecil-kecil
televisyen. Tapi kita nak sentuh sekarang ni tablet, handphone. Adakah ianya mempunyai kesan sampingan yang sama apabila kita tengok TV dan juga berbanding dengan gadget-gadget ni? Okey. iPhone dengan handphone dan juga iPad ni dia dekat kan. Kita tengok tu dekat. Jadi banyak kerja dekat atau near work tu, itu yang boleh menyebabkan rabun jauh. Sebab apa yang terjadi seperti dalam gambar ni dia apa yang terjadi ialah, tapi ini gambar ni sebenarnya tak begitu tepat lah. Sepatutnya ada lens kat sini. Yang ini ialah cornea kan. Apa yang terjadi ialah bila kita melihat dekat, kanta kita menebal. Akibatnya otot siliari kita tu mengendur. Kat sini ada lens sepatutnya. Lepas tu sini akan mengendur. Saya rasa saya punya slide adalah dalam slide saya. Lepas tu bila dia nak tengok jauh balik, kanta tu menipis dan dia punya otot siliaris tu kena menegang. Betul. So, apa yang akan terjadi? So, that means kan, apa yang terjadi, bila dia akomodasi tu, maknanya terjadinya peregangan lah pada sklera yang membaluti bola mata dan menyebabkan pemanjangan bola mata dan seterusnya rabun jauh. Lagi satu masalah kalau terlalu banyak gadget. Sebab itu saya galakkan kalau nak online pun, TV atau desktop atau laptop sebab ada jarak. Okey. Kalau iPhone, iPad ni kurangkanlah because itu yang near work tu kan. Sebab bila dia dah selalu kanta dia menebal sebab tengok dekat, tu bila dia nak menipis balik untuk tengok jauh seperti dalam ilustrasi tu, dia macam apa yang kita panggil accommodative spasm, maknanya ciliary body tu, bukan ciliary body, ciliary muscle tu dia nak tegang balik tu macam ambil masa. Pendek kata ni macam ia memberikan tekanan sedikit lah kat otot di sekeliling. Lagi bila tengok phone dengan iPad ni, phone ni kecil, semuanya kecil. Ni kita sentiasa fokus memenat ke mata anak kita yang masih sedang membesar tu kan. Dibandingkan dengan jarak yang jauh, TV dan sebagainya. Sebab kanak-kanak kan bola mata dia masih berkembang kan. Tapi okey, nak cakap jugalah berkaitan dengan ni contoh saya anak saya sendiri lah. Dia tengok macam ni lah kan. Okey, ada yang parent kata boleh rapat-rapat tapi brightness tu turunkan. Bila turunkan tu tak sakit mata sangat. Macam mana doktor? Okey, betul lah brightness tu diturunkan supaya jangan sakit mata. Tapi doesn't mean that by reducing the brightness maknanya sesuka hatilah boleh dekat. Tak semestinya. Sebab dia punya impact tu tetap sama. Sebab akhirnya kan lens tu yang berfungsi kan. Jarak dan pemakaiannya. Jarak. Lepas tu kan kalau you beri gadget pada kanak-kanak kan, terutama yang bawah 2 tahun kan, dia baru nak belajar bercakap. Tiba-tiba dapat gadget. So dia suka main je lah. Jadi dia jarang nak memperkembangkan dia punya vocabulary tu, pertuturan tu. So, bukan mata jadi saja. itu yang kadang-kadang ada satu kajian di Toronto, Canada menyatakan bahawa kalau you beri gadget pada kanak-kanak bawah 2 tahun, an extra 30 minit saja, kadang-kadang boleh meningkatkan you punya speech delay tu sebanyak 49%. Wow. Sebab dia kurang vocabulary. Dia dekat his own world lah. Bayangkan. Kan dia main gadget, dia tak nak bercakap, tak ada interaksi. Lepas tu bila tak tahu cakap, you tarik phone pada dia, dia macam mengamuk lah, tantrums lah. Dia tak tahu nak express himself, right? Sebab dia frust. Macam I punya slides tu kan, less than 18 months old, maknanya kurang 18 bulan tu you kena by right tiada kosong, tiada screen lah, unless you nak video call lah kan, video call parents jauh ke dengan atuk tapi dekat kampung. Tapi tak terlalu lama sangat. Itu pun sekejap je. Sekejap je. Pasang lagu nursery kat background ke, itu sajalah. And then 2 hingga 5 tahun tu about 1 hour per week. And then maybe weekends boleh lah. 1 hour per week? By right. Wow. Nampak tak ada perempuan, parents, rasa bersalah tak? Tapi I know, it's quite difficult kan. Sebab ada orang kan kadang kan, dia nak anak dia diam kat restoran. Bagi tengok kartun kan. Saya jujur saya guilty. Kadang-kadang bila
ada situasi kat luar khususnya ada public, kita terus tak nak senyapkan anak kita, itu yang diberi, tapi kita tak sedar implikasinya, emotional, speech delay dan sebagainya. Tetapi doktor, contohlah ada di antara kanak-kanak sekarang ni seawal 5, 6, 7 tahun dah ada gadget sendiri. Ini mungkin satu bukan kesalahan dah, tapi dah dah mengurat langkah tersebut, dah ada gadget sendiri. Jadi bagaimana kita nak kawal semula? So kita as parents kena ada screen time lah. That means you kena tetap like weekend Sabtu you can use maybe 1 jam 2 jam tengok movie kan biasa 2 jam kan contoh. Fine, lepas tu dah tarik balik. Lepas tu bila dia main phone ni dia kurang outdoor activity kan, social interaksi, social dengan family dan kawan-kawan kurang. Jadi kan lagi satu masalah weight problem pun juga sebab tak banyak outdoor, tak bergerak. Lagi satu untuk kurangkan yang rabun jauh yang saya cakap ni, controlkan power atau mengelakkannya. Satu lagi yang penting ialah yang kita panggil 20-20-20 rule, which is setelah 20 minit you dengan laptop ke apa ke, you have to rest your eye, take a break about 20 second, 20 saat dengan cara memandang jauh keluar, iaitu lebih kurang 20 kaki jauh. Iaitu macam you buka tingkap tengok luar je lah. That is around 20 feet. Doktor, saya nak tanyalah macam mana kita nak kesan yang anak kita tu dah ada masalah penglihatan mata. Betul. Kita nak tahu. Sebab kita mungkin kita dah kontrol lah. Kita dah kontrol berapa jam sehari, berapa minit sehari. Kan? Kita dah kontrol. Tapi mungkin ada kesan-kesan kita tak tahu. Macam mana? Jadi macam mana nak tahu, rupanya anak kita ni ada masalah penglihatan. Okey. You boleh detect macam ni tau. Bila dia kat sekolah, dia kata dia tak nampak kan. Dia kata dia kena pergi depan baru nampak tulisan cikgu. Atau kat belakang. Atau satu. Kedua, you perasan bila dia nak tengok something, dia nak macam ni. Dia kecilkan mata. Dia nak image, dia nak clearkan image tu. Lepas tu kadang-kadang bila you tengok, balik gosok. Lepas tu macam dia nak clearkan yang blur tu. So masa tu memang you kena bawa lah pergi jumpa. Bila dah rabun ni dah tak ada, there's no turning back lah. Memang dah ada terjadinya, dan daripada awal lah, usia awal kita kena kawal gadget tersebut. Ya, dia macam ni. When you get short-sighted, it's mainly to control it so that the power won't increase, kan? Kalau you kata you nak reverse no glasses, I'm not sure lah. Maybe susah sikit lah, kan? Tapi of course, boleh je, kan? Dengan outdoor activities, 2 jam sehari, saya galakkan. Sebab saya tengok ada yang, kan ada viral kan, Sofia? Yang dia kesan daripada gadget, yang dia jalan tuyuh hayang, dia tak balance lah, kan? Jadi itu yang kita risaukan anak-anak kita supaya tidak terjadi macam tu. Seawal usia berapa sebenarnya yang kita harus menjaga gadget ni? Sampai usia berapa yang kita dah lepaskanlah, tak payah kontrol. Sampai usia berapa? Bila dah ada self control. Bila dah bola mata tu dah betul mature, panjang lah. I mean bola mata tu dah mencapai. Iaitu pada usia? Around about 14, 15. Oh, okey. 14 tahun lah. Ya, about that lah. Okey. Biasa dia dah sampai lah maksimum pemanjangan bola mata tu. Baik, doktor, kita selalu penerbit di sini mengatakan bahawa contohlah kita dah, anak kita dah tonton lama, macam doktor sebutkan, peregangan otot tu ya. Adakah terdapatnya antara urutan ke yang boleh kita lakukan ke anak kita supaya dia tak terlampau kata tertekan, mengurangkan rengsa orang cakap. Ada tak, doktor? Okey, satu cara selain kalau dah terjadinya rabun jauh lah, short sighted tu, myopia, selain of course first pakai cermin mata lah. Selain dari itu kita ada metodologi lain, iaitu ubat titik mata yang kita katakan atropine 0.01%. Dia secara tidak langsung dia macam relaxkan sikit otot mata yang saya cakap pegang kanta tu kan, ciliary tu. Jadi itu dapat itu sebenarnya not to say reverse back, tanpa glasses, tetapi control the increment of power, I would say. Okay. Memang benda tu di-establish lah. Penggunaan tu, kajian pun ada menunjukkan, banyak studies dah buat dan memang benda tu berkesan.
yang I cakap atropine tu. Itu memang solusi kalau anak kita dah rabun. Tapi kita dalam perbincangan ni, ibu bapa, mak Kau ayah dapat semua. jangan. Kau boleh janganlah. Janganlah. Kesian. Sebelum Kecil-kecil terlambat. dah pakai. Kadang tebal dia punya kata cermin mata Yes, tu. yes. Kesian kan. Kita lah yang kena mengawal sebab kita lah bertanggungjawab dan sebagainya. Antara pesanan ya yang nak diberikan kepada kesemualah golongan ibu bapa nak jadi Termasuk ibu kami bapa, lah ni. termasuk kami yang menonton ni ataupun mereka yang dah terlajak bagi gadget ke anak sejak usia muda macam mana ni doktor? Apa nak disampaikan? Kalau dah terlajak tu, I mean, kena control je lah. There's nothing we can do kan. And then Tak ada boleh buat pembedahan apa mata ke? Ayuh. Pembedahan tu later lah. Kalau you nak umur 21 lah buat LASIK ke apa kan. Kena tunggulah kan. Masa budak-budak biasa tak buat lah. Melainkan adalah kes-kes terpencil. Kita boleh buat sebenarnya. Saringan mata? Saringan mata lah. Pergi optometrist. Bila kan macam you kata, yalah bila umur 2 tahun tu is good to go. Sebab nak make sure jangan ada lazy eye lah. Kan yang macam, kadang-kadang kan dia sebelah mata tu, dia actually blur. Sebelah clear. Tapi you tak perasan sebab dia banyak menggunakan mata yang clear tu kan. Jadi kalau you pergi check, then you dapat detect lah. So dapat bila you cepatkan pakai spectacle, benda tu boleh improve lah. Yang macam lazy eye tu. Jadi tindakan awal kena dilakukan. Itu paling penting. Kunci utamanya sebelum terlambat lah. Kan? Jadi kalau anda kata kalau dah terlepas, nak buat macam mana? Tak boleh nak patah balik kan? Jadi kalau anda kata kalau anak kita tu mengalami simptom-simptom seperti mana doktor katakan tadi, macam gosok mata, kecilkan mata pun semua, segeralah berjumpa dengan pakar sebelum terlambat lagi teruk kan? Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Fazilawati sudi meluangkan masa dan memberikan peringatan kepada kita semua, mak ayah, kita kena jaga ini disiplin kita juga yang dilambangkan dalam anak kita. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan seorang seniwati ini kan, dalam Nostalgia Seni bersama dengan Mak Mah. Jadi anda jangan ke mana-mana. Rumina Side atau mesra disapa Mak Mah, seorang pelakon legenda yang tidak asing lagi. Dia merupakan ibu kepada pelakon terkenal Adlin Aman Ramli dan balu kepada pelakon dan pengarah A.R. Tompel. Rumina aktif dalam bidang lakonan sejak tahun 1965 dan sehingga kini. Dia pernah memenangi anugerah pelakon pembantu wanita terbaik di Festival Filem Malaysia ke-21 pada tahun 2008. Pelakon berusia 76 tahun ini mula dikenali melalui filem Anak Bapa pada tahun 1968. Antara drama lain lakonan terkini adalah seperti Seindah Sakura, Mak, Nak Peluk Boleh dan Bisik-Bisik Gelora Raya. Setiap lakonan yang diberikan cukup dekat di hati sesiapa yang menontonnya. Tengok dia bawa diri sampai ke sana. Okey, kita tengok Mak Mah tersenyum kan apabila melihat pertama kita kembali lah imbas-imbasan ketika Mak Mah waktu mula-mula berlakon sampailah waktu sekarang ni. Saya gembira, bersyukur sangat melihat keadaan Mak Mah yang berjalan daripada sana ke sini tanpa ada sebarang pertolongan. Okey, Mak Mah secara peribadinya Mak Mah macam mana? Kongsikan kondisi Mak Mah. Alhamdulillah sihat. Dengan ceritanya Mak Mah ni kurangnya demam, kurang sesama. Alhamdulillah kuat Mak Mah ni. Share lah dengan kami. Alhamdulillah, saya Mak Mah ni orang yang lebih kurang. Dalam lebih tu adalah kurangnya, dalam kurang tu ada juga lebihnya. Orangnya tak adalah mendangkal sangat dengan makanan, dengan cara hidup ini, nak kena exercise macam ni. Tak, Mama ambil macam liberal lah benda tu macam patut-patutlah kat dunia macam mana kan, dicontoh benda-benda yang elok lah kan. Macam mana cakap lah makan minyak sangat katanya, kolesterol, makan pedas sangat katanya nanti itu, nanti ini kan. Jadi Mama cuma tuang-tuang sikit lah benda-benda tu. Tapi pun hidup juga kan. Alhamdulillah. Tapi ujung-ujung ni alhamdulillahirrahmanirrahim masihlah. Tapi itu hari dibagi sedikit tanda-tanda juga kan. Tanda apa? Tulang tepi yang boleh buat sup ni, dia boleh langgar ni, ada daging kat tepi ni. Sakit. 77 tahun ni dah bagi signal ni dah kan. Terima je. Biasa anak-anak lah kan. Mak,
Sakit itu maknya kan jarang sakit. Itulah. Jarang demam, jarang itu. Sakit ni kerana ke hospital melahirkan dia orang lain. Alhamdulillah alamin. Tapi tak patutlah dah nak 80 takkan tak dibagi rasa sakit tu sakit ini kan. Tapi dengan izin Allah ni rajin itu suka makan ni suka lah macam dia orang lah kan suka ngaji suka baik pula. Alhamdulillah. Saya rasa ada petua lah nanti kita tanya. Kalau kena melihat sendiri ya, Mak Mas ni memang happy go lucky, tersenyum daripada pagi kita jumpa ni kita tengah make up bersama. Tak boleh make up pun. Ada senyum je. Senyum tak renggang daripada wajah beliau. Dan Mak Mas sebagai seorang seniwati negara yang berlakon sejak tahun 1946 dan masih berlakon sehingga hari ini, Mak Mas. Apa perasaannya? Macam masih boleh berkhidmat, masih boleh berkarya, sihat lagi macam ni. Boleh berseni. Kawan-kawan dah nak habis dah. Yang lelaki pun dah nak habis, yang perempuan kawan-kawan pun dah nak habis. Itu pada Mak dia yang Allah belum habiskan kan. Dan nanti Alhamdulillah alamin. Iyalah, agak ni dah bagian masing-masing. Tapi saya orang yang terima kasihlah dengan Allah kan kehidupan. Suami dia dah 3 meninggal, nak berapa orang lagi. Dan sekarang ni kita usum siapa dulu. Sekarang dia 80, Mak 77. Pun berumah tangga lagi. Tapi itulah Mak orang ni yang suka orang lelaki. Suka dengan orang lelaki. Sebab lelaki itu kan lelaki tampan, bijaksana, penghulu, imam, pandai kan. Jaga perempuan. Jadi saya suka kalau dilindungi. Kalau orang tengok kan dah umur 69 pun kahwin lagi. It's me. 69? Iyalah masa tu 69 pun kahwin lagi. Orang lain kan dia dah. Bukan maknanya kita lupakan diri. Tidak. Tapi Mak tertolak kepada takdir. Tapi ada pula yang bijaksana kata takdir tu kita yang buat. Kalau tak berlaku benda tu tak panggil takdir. Lu ingat betul lah. Lu cakap Tuan Allah dah dengar ini barang. Tapi bila jadi hamba bersyukurlah sebenarnya lah. Walaupun kita apa yang ada. Kalau kan berlakon subhanallah lah. Janganlah kecil hati kan dia orang berlakon pula. Kan dulu-dulu ni yang kita tempoh. Kau ambil orang berlakon. Duduk kat rumah kau. Kata jirannya. Kau jadikan dia orang anak angkat itu ini. Apa kau ni? Sebab pada dia pandangan dia orang zat. Orang berlakon ni solat tidak, ngaji tidak, itu tidak. Tapi itu tidak berbekalkan itu. Kalau itu pilihan Allah, budak ni layaknya buat ini, buat kuih pun tak menjadi sangat kot. Nak jadi ini pun tidak. Mama, jadi cikgu. Tunjuk kamera yang tu. Kat situ. Jadi pada Mak tak, saya ingat Mama tengah mayati karakter pada sana. Bukan? Sorry. Okey, jadi kita buka talian kepada anda semua. Kalau anda kata kalau ada pemimpinan Mak yang nak hubungi kami, boleh telefon kami untuk bertanyakan kalau khabar. Lalu kita dah tanyalah kepada Mak kan. Okey, jadi 0377261603. Mama, persoalan yang saya nak tanya. Sebab saya tak pernah lagi berlakon dengan Mak. Tapi kalau kita tengok Mak punya lakonan ini macam daripada dulu sampai sekarang, daripada anak bapa sampailah sekarang ni. Tetap menggoda orang cakap. Lakonan yang lahir dari Mama, diri. Kita tahu sekarang, dulu waktu kita zaman muda-muda ada skrip. Sekarang pun ada skrip juga. Tengok kalau sekarang berlakon skrip tebal-tebal. Mak punya watak bukannya kecil-kecil, calang-calang, besar-besar. Dialog yang panjang tu. Macam mana Mak hafal ataupun ada orang edit assistant director brief apa semua. Macam mana Mak nak menghafal skrip apa semua tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa pun wal amali berniat kan. Kita dulu nak berlakon tu pun berniat juga kan. Maknanya bukan suka-suka aku cantik, aku gini. Tak. Jangan pakai yang itu. Cantik apa semua itu Allah yang bagi dan ada masanya kan. Waktu ini kita macam ni, waktu 46 kita macam ni, 50 macam ni kan. Jadi nak mengingat tu pun kan semuanya ada Allahumma. Apa yang tak ada Allahumma? Baca je. Kau cari je untuk ingat macam mana, untuk itu macam mana pada Mak lah kan. Yalah, ilmunya sedikit, tak masuk universiti lakonan pun. Cuma bersamping-samping kan. Tapi rupanya Allah kata budak ni aku bagi kerja ni langkahnya sampai tua Mak masih dipandang duduk macam ni. Bukan maknanya tak ingat semua itu. Tapi saya rasa ini memang Allah pilih hati kau layaknya buat kerja ni. Jadi kita sesuaikan dirilah dengan keadaan. Jadi amanah tu kita angkat betul tak Mak? Betul lah mana writer punya mana director yang keluarkan duit berpuluh ribu tu. Walaupun gaji kita tidaklah berpuluh ribu kan, tapi alhamdulillah
Syukran jazakallah kan. Mak kita dia pemanggil. Jangan nak mengkhianati maknanya macam yang kita dengar subhanallah lah Pembagian ni tak mengkhianati. Ya. Pemanggil ni dia menyayangi. Kau berlakon. Oh, dia siapa tu? Pelakon tu itu. Walaupun dia tak ada apa ke, tak ada gelang selengan mana, tak ada rumah sebesar mana apa pun kan. Tapi kita sebagai manusia mengingati, menghormati satu sama lain. Betul tak? Saya hormat anda. Pandai adik dengan kamera. Pandai adik dengan itu. Kita sentiasa mengalu-alukan semua tepuk-tepuk bahu orang. Itu doa kan. Jadi dengan pelakon ni, jangan bilang kau dah tua. Ketepuk dari hari pagi sampai malam, diorang cakap dibayar gaji sekian. Agak-agak adil ke tak adil kat dunia ni. Nanti kita nak meninggal, nak jumpa Allah, dua tangisan dah. Tangisan kita nak meninggalkan dunia dengan Allah bagaimana kita, dan tangisan kenapa deritaku yang kat dunia ni. Kat dunia ni boleh senang-senang nak minta duit orang tak boleh kan. Mesti nak ada asbab kan. Baik. Mama, kita ada pemanggil Mama. Okey, Assalamualaikum. Kita bersama dengan Khairul. Betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Khairul, silakan bercakap dengan Mak Ma, silakan. Hello, Assalamualaikum Mak Ma. Waalaikumsalam. Ya, Khairul, silakan. Teruskan soalan. Hello, Assalamualaikum Mak Ma. Sorry, saya Khairul Azwan daripada Shah Alam. Nak tanya berkenaan dengan macam mana Mak Ma kekalkan aura positif, aura baik, aura happy-go-lucky sampai sekarang. Dan apakah tips orang kata pemakanan Mak Ma yang Mak Ma amalkan lah sampai sekarang. Kalau boleh share dengan kami semua pendengar. InsyaAllah. Baik, terima kasih Khairul. Terima kasih Khairul. Saya suka soalan tu. Tanya macam tu kan semua orang memang suka tanya-tanya. Tapi sebenarnya hidup memang kena berilmu. Betul tak? Betul. Walaupun sedikit kita mesti ada ilmu. Maknanya ialah ilmu kenapa malas, kenapa rajin, kenapa itu, kenapa sombong, kenapa tak baik dengan orang, kenapa tak suka memberi, kenapa tak suka meminta, kenapa tak suka mengharap. Benda ni semua kena ada. Sebab kita di bawah naungan Allah kan. Jadi minta je lah apa yang dibagi. Itu maknanya hadiah untuk diri kita kan. Kalau makan. Makan. Alhamdulillah, pengat dia suka bubur kacang suka. Jangan tu suka. Orang ini menghargai rezeki yang Allah bagi. Dulu-dulu tak pandai makan yang orang kata western tu kan. Western lah. Carbonara lah, itulah. Tak pandai. Orang Jawa. Sekarang. Jangan cakap. Pandai pula. Benda yang ada cheese, yang ada apa itu maknanya lambat laun jadi juga. Itu kan ilmu juga. Maknanya tahu rasa sedap, tahu rasa lazat. Kenapa kita makan ni, oh ini bagus. Kan? Itu adalah jawapannya dari saya. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Mak Ma tadi dah cakap sikit cakap Jawa. Saya nak dengar yang penuh kejap lagi. Lepas ni depan ni okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Lepas ni kita kembali semula bersama dengan Mak Ma. Masih bersama anda di MHI. Saya tahu anda masih nak mendengar celoteh Mak Ma. Tapi sebelum itu kita wawarkan dulu ya Fat tentang dengan Sensodyne di Karnival Jom Heboh yang bakal menggegarkan dataran Karnival Stadium Shah Alam. Dipastikan anda tak ke mana-mana 2 hingga 4 Jun ini dan wajib penuhkan hari anda dengan pelbagai aktiviti menarik di sana. Selain penampilan artis kegemaran anda, ada banyak booth-booth menarik yang wajib anda singgah. Antaranya booth Sensodyne, jenama ubat gigi popular untuk gigi sensitif. Dan anda juga boleh uji sensitiviti gigi anda secara percuma dan semestinya banyak promosi dan tawaran hebat menanti anda. Jadi anda jumpa di sana nanti di Karnival Jom Heboh di Shah Alam nanti. Okey, kita jumpa di sana. Sebelum tu, Mah. Kita pergi nanti Shah Alam. Boleh. Kita jalan-jalan kat Shah Alam. Okey, Mak Ma. Pesanan-pesanan untuk peminat-peminat Mak Ma. Daripada kecil sampailah dewasa. Dia dah ada anak pinak dah pasti dia sayang kat Mak Ma. Silakan Mak Ma dalam bahasa Jawa. Ya. Kamera sini. Okey. Silakan Mak Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Kabare kabeh sing ana manggon nang Malaysia sing tak sayangi. Ni Mak Ma kan dah hujung-hujung dah. Dulu kecil, besar bapak kita ini sampai ada anak apa semua
Sekarang dah dewasa, dah tua, dah nak balik. Mak minta ampun, maaf. Semoga Allah ngai keradaan urut kurang dunia, okey? Apa pun tak kahwin nang dunia, okey? Kalau adik suka, menambahkan kebaikan, dan kalau tak suka, Allah akan ketepikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Mak Mah ya. Mak Mah, kawan kita Eli Iskandar kirim salam dia minat kat Mak Mah. Eli Iskandar. Diminat Mak Mah. Dia kirim salam. Okey. Mak Mah, semoga diberikan kesihatan berpanjangan ya, dipanjangkan usia, diberikan rezeki lagi dalam industri ini insya-Allah. Amin Mak Mah. Okey. Dan esok kita akan bawakan topik yang menarik, isu penggunaan elektrik secara mampan. Apa yang perlu kita tahu esok kita bincangkan. Ya, esok kita bincangkan di Malaysia hari ini. Saya Fatih Fuad. Saya Sofia Nur Solihatun. Anda jaga diri. Ya, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye Mak Mah.